kerugian pula. Tadi untung. Tadi untung. Kerugian pula kepada orang yang tidak berzikir. Apa dia? Terdedah dengan perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Memang dia terdedah, expose. Macam dia buka pintu supaya benda jahat masuk. Dia tak ingat pada Allah. Dia bila tak ingat kepada Allah, apa yang dia ingat? Bila kita tak ingat kepada Allah, apa yang kita ingat? Kita mesti ingat benda yang ghairullah. Mana ghairullah ni? Lain daripada Allah. Lara lah jadi. Apa tak dapat? Pahala tak dapat, kebajikan tak dapat. Satu hari itu kebajikan yang kita ada tu sikit sangat. Banyak maksiat. Maka bila banyak maksiat, gelap hati itu. Itu jadi gitu. Bahaya dia. Kemudian, orang yang macam ini, yang tak mau zikir ni, dia sangat senang dikuasai oleh syaitan. Syaitan akan masuk duduk dalam hati dia. Pasal dia tak ingat kepada Allah. Tapi bila dalam hati dia tu diingat kepada Allah, maka bila syaitan nak masuk tak boleh. Bila kita ingat kepada Allah ni, dia akan terpancar nur daripada hati kita tu. Itu cerita dia. Bila tak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah, maka dia jadi gelap. Syaitan pun masuk. Sebab syaitan dia tunggu je. Dia duduk sebelah kita je. Dia duduk tepi hati tu. Kan? Macam pintu tu dengan rumah, bilik kita. Buka pintu je syaitan masuk. Macam itulah macam kita bela kucing. Buka pintu tu dia terkam masuk. Itulah rupa syaitan. Dengan hati kita. Tapi bila hati tu ingat kepada Allah, syaitan terpaksa lari jauh. Pasal apa? Kalau dia datang dekat, dia akan terbakar dengan cahaya Allah yang kita dah sebut dalam hati tadi. Allah, 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 Allah. Itu maknanya, itu kehebatan. Syaitan cukup takut dengan sebut-sebutan kita menyebut-nyebut akan nama-nama Allah dan juga menyebut akan nama Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika baginda berjalan di satu jalan. Dia berjalan-jalan tu saja, 3 hari syaitan tak boleh lalu kat tu. Hak jenis jahat lah. Syaitan tak boleh lalu kat tu sebab Sayyidina Umar ni, dia akan tinggal cahaya dia dekat situ. Cahaya iman dia tu tinggal kat situ. 3 hari sampai macam tu. Sama juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila mereka ni lalu jalan tu saja, katalah daripada Kuala Kangsar ke Kuala Lumpur, 3 hari syaitan tak boleh lalu kat situ. Cahaya iman tu punya kuatnya tinggal kat situ. Dia tak mana hala dah. Kalau kita berjalan agak-agak, apa yang ikut kita kat belakang tu? Penuh dengan cahaya syaitan. Kau berangkai kumpulan-kumpulan syaitan. Itu saya dah cerita dah. Bila kita keluar pada rumah, contohnya macam saya lah, nak pergi ke KL. Niat dia, Noh, projek tunggu 10 bilion. Contohlah kan. Noh nak pergi kejar duit tu. Orang nak bagi duit 10 juta tu. 10 bilion. Duit tu tak tahulah halal ke haram. Niat nak contoh. Sampai buka pintu rumah je. Buka pintu rumah, yang sambut, masa nak keluar tu, syaitan dia sambut dengan bendera dia. Malaikat tak sambut. Pasal niat kita benda yang Allah tak suka. Cerita pasal benda tak apa benda. Ada ke tak ada, wallahualam. Contoh macam tu. Ataupun kita keluar rumah, nak pergi buat maksiat lah. Pergi duduk lepak ke benda yang tak faedah. Maka syaitan sambut kita. Sambut kita, dia bawa kita. Sepanjang kita pergi dan balik itu, kita dilayan oleh syaitan. Syaitan ni macam dia kata kalau masuk syurga lah. Bidadari melayan. Tapi yang ni, bidadari dia syaitan layan kita. Dan orang macam ni, bila hati dia dikuasai oleh syaitan, dia suka mengawal nafsu dia. Nafsu ni macam-macam. Nafsu jahat, nafsu yang suka mengata orang, nafsu yang inginkan benda dunia, nafsu yang berasa hebat dengan reta dia banyak. Dia tak faham reta yang banyak tu reta dia. Jangan reta yang banyak kat kita ni bukan hak kita. Semua Tuhan bagi pinjam, Tuhan akan tanya di akhirat besok. Jadi jangan megah sangat dengan reta yang ada kat kita tu. Duit ringgit kalau banyak pun jangan kita rasa bangga, sebab itu adalah hak Tuhan yang Tuhan bagi kita pakai sekejap. Nak tengok kita ni syukur tak syukur ataupun kita kufur dengan reta yang Allah Ta'ala bagi itu. Banyak orang ni dia tak faham agama, dia dapat reta banyak, dia kata dia yang berusaha, dia yang buat marketing, dia yang jual sana jual sini sehingga sale dia naik, reta dia banyak, maka dia faham tu semua aku punya. Dia kata begitu je, maka jadi syiriklah dia dengan Allah. Sebab apa? Dia menafikan itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahaya bab ni nak jaga. So jadi kita kena banyak zikir supaya kita tengok reta pun Allah punya. Tak ada kita nak rasa takkan pun. Nak rasa nak pun tak nak. Nak pun kita tak kisah. Ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Macam itu. Baik, kemudian lupa tanggungjawab terhadap agama. Pasal bab agama dia tinggal dah. Kalau jumpa dia, cerita dia dunia je. Dia takkan cerita pasal agama. Sebab dia tak minat agama. Dah tak ingat ke Tuhan. Sebab tu nak berkawan. Bang nak berkawan. Cari orang yang suka agama. Supaya kita juga
dapat manfaat daripada dia. Kalau kita kawan dengan orang tak minat agama, hancur kita. Kan? Untuk zaman akhir zaman ni susah nak cari ni. Carilah dengan kawan. Kalau dia nampak duk kawan dengan dia, tengok dia macam dia ni. Cerita dunia tak habis-habis. Projek sana, projek sini. Tak payahlah kita kawan dengan dia. Kawan sekadar sebagai silaturahim tak apa. Tapi nak merapatkan kita dengan dia tak payahlah. Nak ajak dia buat projek ke itu ni jangan. Pasal orang fasik ni masalah besar. Kan? Dia boleh twist. Kan? Dia boleh tukar sekejap je. Bahasa-bahasa janji-janji dia semua dia akan ubah. Within seconds, within minutes. Pasal dia nampak benda dunia tu. Bahaya untuk kita. Dan akhir sekali, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So begitulah. Maknanya orang yang tak berzikir ni, dia sangat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar malam ni. So kita beralih kepada zikir kita. Dan kita mulakan zikir malam ni. Tadi dah cerita pasal zikir. Ni kita belajar pula. Bolehkah kita buat macam mana yang saya sebutkan tadi? Ini secara umum. Besok malam insya-Allah saya akan terangkan secara khususiah bagaimana adab-adab untuk berzikir supaya kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita go for orang kata general punya kepahaman tentang zikir ya. Saya rasa boleh faham apa yang saya sampaikan tu Baik, wallahu a'lam. Bab itu so kita sambung kepada majlis zikir. Lebih faham, tadi kita dah cakap, kita lebih memahami lagi insya-Allah.